Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, qalu inna wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Bahagia kepada semua para sahabat, sahabiah, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak daripada petang kemarin sehinggalah kepada pagi tadi, suasana yang mendung di Kedah itu, sebagaimana berita yang kita ketahui dan ayat yang saya baca dalam mukadimah tadi, dan sama-sama kita dapat WhatsApp, mesej, YouTube bertalu-talu, perginya seorang ulama dan juga seorang umara meninggalkan kita, saudara-saudara sekalian. Saya sendiri sepatutnya dikendaki supaya balik segera ke Kedah, tetapi saya mengambil keputusan terlebih dulu nak menunaikan hajat saudara-saudara sekalian. Dah 2 hari dah berada di Kuala Lumpur, kemarin di Maybank, kemarin dulu di JKR, semalam di masjid dan sebagainya. 2 hari yang lepas pun saya menziarahi beliau, dan pagi tadi beliau kembali ke rahmatullah. Jadi kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada almarhum Tan Sri Fazil Syarif, Ustaz Azizan Abdul Razak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, wallazina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-82. Wallazina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman berserta dengan amal soleh. Beriman dan beramal soleh, 2 sekali, ataupun dia kemak siam di situ, saudara sekalian. Dia beriman dan beramal soleh. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah ahli syurga. Hum fiha khalidun. Mereka yang beriman dan beramal soleh tadi, mereka itulah ahli syurga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam syurga. Baiklah, ada kalimah perkataan amal soleh di situ. Satu lagi ayat yang berlawanan. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sebab Allah Ta'ala ni dibagi sifat berlawanan. Ada lelaki, ada perempuan, ada syurga, ada neraka, ada dosa, ada pahala. Dia ada ayat yang berlawanan. Tadi wallazina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah. Orang yang beriman, yang beramal soleh, mereka itu kekal di dalam syurga. Mereka itu ahli syurga dan mereka kekal dalam syurga. Satu lagi, wallazina kafaru wa kazzabu, maka yang ingkar, maka yang kufur. Wa kazzabu, maka yang pendusta, pembohong. Ulaika ashabun nar, maka mereka itu ahli neraka. Hum fiha khalidun, maka kekal di dalam neraka. Baiklah, kesempatan tengah hari ini saya nak ulas tentang amalan soleh ini. Wallazina amanu wa 'amilus shalihat. Amalan soleh ini adalah satu amalan yang umum. Setiap perbuatan kita, setiap perbuatan baik kita, saudara sekalian, sama ada yang kecil ataupun yang besar. Setiap amalan kita, sama ada yang kecil ataupun yang besar. Yang diwajibkan kita buat, yang dilarang kita tinggal, yang sunnah, yang sunat,
Yang makruh sekalipun kita tinggalkan yang makruh, maka tergolong di kalangan amal soleh. Wa khul ya'malu fasayarallahu malakum wa rasuluh. Kamu bekerja, kamu beramallah apa yang Allah perintah, yang apa yang Rasulullah SAW perintah, saudara sekalian. Itu tergolong di kalangan amal soleh. Baiklah, banyak amal soleh ini, saudara sekalian. Memanglah nafsu kita tak suka, syaitan tak suka, orang munafik tak suka, Yahudi Nasara tak suka. Tetapi yang paling dia tak suka sekali adalah semayang dia tak suka, puasa dia tak suka, semua amal soleh. Tapi yang paling dia tak suka, syaitan ni dia akan belenggu kita, ialah infak pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala dia yang menjadikan kita, dia mengetahui kecintaan kita kepada harta benda ini adalah suatu fitrah yang ada kepada manusia. Baiklah, sebab itu Allah Ta'ala menyatakan infiqu khifafan wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Kamu keluarkanlah sama ada ringan ataupun berat. Kenapa Allah Ta'ala sebut bi amwalikum? Sama ada ringan, kita nak keluar duit kita, harta benda kita ini, sama ada ringan kita berkeluar, tak terasa apa-apa ringan. Ada kalau kita fikir, kita keluar. Ada kalau kita fikir, gangguan belenggu yang ada, kita tak akan keluar. So sekalian, sebab itulah kita nak kena mujahadah, nak impak harta benda kita ini, saudara sekalian. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kita yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah SAW, disuruh kita wa tujahidu, disuruh kita bermujahadah, kita berjihad. Jihad ini dalam bentuk pengorbanan, dalam bentuk bi amwalikum wa anfusikum. Allah Ta'ala sebut bi amwalikum sebelum wa anfusikum, sebelum diri kita, jasad kita, maka diminta kita korbankan harta benda kita, kita infakkan harta benda kita. Baiklah saudara-saudara sekalian, Allah Ta'ala limpahkan rezeki kepada kita, sama ada sedikit ataupun banyak, saudara-saudara sekalian. Kalau kita tengok dalam kitab tasawuf, dia ada dua sifat. Sifat yang terpuji, sifat yang tercela. Sifat masmudah, saudara sekalian. Sifat ni menjadi tabi'i kepada manusia. Kalau sifat ni sifat pemurah, alhamdulillah. Kita tengok budak-budak, kanak-kanak, kanak-kanak, saudara-saudara sekalian, hak ngaji pasti mengaji etika, pensel kawan dia patah, dia bagi pensel dia, dia belanja kawan dia 2 kupang, sekupang, saudara sekalian. Itu pemurah. Kalau pemurah tu ada kepada seorang ayah, ada kepada seorang ibu, ada kepada seorang pemimpin, saudara-saudara sekalian. Sebab itulah di antara kata-kata hukama, kalau pemimpin tu pemurah, pemimpin tu fakir, rakyat dia kaya. Kalau pemimpin tu bakil, pemimpin tu kedekut, pemimpin tu kaya raya, rakyat dia fakir, saudara-saudara sekalian. 2-3 minggu, sebulan dah, gajah naik minyak, orang naik minyak, minyak naik orang, saudara sekalian. Heboh, saudara sekalian, naik minyak, cadanglah. Potong gaji, saudara sekalian. Kemarin hari Selasa, kemarin Rabu, kemarin dulu beli sana. Faham? Kemarin dulu beli sana tu hari Senin. Hari Senin tu mula parlimen. Nak cakap kedai kopi boleh, nak cakap panggil pemberita, buat kenyataan boleh. Tapi tempat dia di parlimen lah. Masuk parlimen. Kebetulan saya pun lama tak pergi parlimen, kawan-kawan ajak pergi parlimen. Yang berhormat pokok senar, mula-mula start dia bangun. Dia mencadangkan supaya potong gaji daripada menteri, timbalan menteri, sampailah kepada ahli parlimen. Menteri yang buat kenyataan duduk depan tu, yang berhormat. Senang. Takkan pembangkang cadang, pembangkang nak sokong. Sepatutnya menteri yang buat kenyataan kerja dia yang kena mencadangkan. Senang. 2-3 orang tu senang, saudara sekalian.
Kita sebut seniwara, dia kata nak marah. Rupanya hari tu speaker kata dulu pun cadang dah RM10. Bila borang dia bagi tak isi pun. Dulu cadang dah RM10 dah. Hak dulu ni. So sekalian. Tetapi ada hamba Allah, Tok Guru, hak jadi menteri besar tu, so sekalian, 23 tahun. 45% kembali kepada pemendaraan negeri. 45% kepada jamaah yang dia dukung. Tinggal 10% akak long. 10%. Kalau RM100 dia tinggal RM10 lah. Kalau RM1,000 tinggal RM100 nak makan anak berbelah orang. Pakai kereta angsa ya. Saya cerita hari itu, jumpa dengan Tok Guru. Tok Guru marah. Saya kata, Tok Guru tahu mana? Taklah anak cucu saya buka ustaz ceramah masuk dalam YouTube. Dia marah. Memanglah bagi orang-orang yang zuhud, orang-orang yang sampai tahap keikhlasan. Saya sebut Tok Guru, saya tak sebut nama. Tapi masuk Tok Guru tu siapa? Anak kata minta maaf lah Tok Guru, tujuan cerita ni mudah-mudahan orang lain tu ikut dia tak langkah Tok Guru. Infak sebagaimana Tok Guru. Bila dia kata kat saya, saudara-saudara sekalian, lah pencen masih lagi adun. Macam Ustaz Izan dalam masih lagi adun. Pencen tu pun potong lagi. Pencen Menteri Besar 45%, 45% tinggal 10% saya. Allah, sekalian. 23 tahun apa juta. Ini sifat pemurah yang ada, saudara sekalian. 2 hari lepas, 3 hari lepas saya ziarah almarhum Saizan, baru kembali saya ziarah. Mengalir air mata. Dia sorang, duduk keluar sikit ke Hongkong. Dia tanya pasal sekolah. Dia suruh tengoklah anak-anak dia. Pozi, tengoklah anak-anak aku. Anak-anak dia mengaji kat saya. Mengalir air mata saya. Saya pegang kepala dia. Dia mengedik tangan, salam dengan dia dan sebagainya. Bila saya nak keluar, pegawai polis yang bertugas dengan dia 5 tahun. Bila Menteri Besar ni, kerajaan pusat hantar seorang pegawai polis yang berpangkat. Dia panggil pegawai keselamatan yang iring dia siang malam. Bila saya nak keluar, pegawai ni kata, Ustaz, lagi kita minum bawah. Saya tanya dia, main apa? Dia kata, teringat sangat kat Ustaz Izan. Bila saya pergi minum, saya tanya, tahu Ustaz Izan ni selagi mana pegawai dia tak makan, dia tak makan. Majlis rasmi, dia bubuh pisuah. Faham? Majlis rasmi, driver dia kata, mana driver dia? Mana pegawai yang iring dia? Selagi mana pegawai dia tak makan, dia takkan makan. Ada sini pengarah, bos, saudara-saudara sekalian. Lah pun dia tugas juga, dengan Menteri Besar juga. Saya kata, lah macam mana? Allah. So sekalian, tahu pegawai keselamatan duduk depan. Mas Perdana Bisik kan duduk depan, driver duduk kanan, bos duduk belakang lah. Lah pun dia tugas juga. Dengan Menteri Besar, dia pilih juga. Dia kata majlis rasmi, kita nak pergi mana tak boleh. Duduk tunggu di luar tu. Bila selesai, dia makan apa semua. Naik kereta, duduk belakang, duduk celek gigi. Kita duduk tengok dia terminal. Haram jajah, dia kata. Nampak tak? Dia seorang kenyang duduk celek gigi. Nampak tak saudara-saudara sekalian? Ustaz Izan dulu, dia bagi duit. Nampak pergi makan kan? Kalau tak boleh ambil makanan situ, dia pergi makan. Dia tak apa pergi makan. Pergi makan. Saat lagi aku nak keluar habis, aku call lembah. Saudara sekalian. Driver dia cerita kat saya main Kuala Lumpur. Driver manusia biasa mengantuk. Dia kata duduk tepi bagi aku bawa pula. Ingat aku terlewat kereta. Aku duduk ulang balik Kuala Lumpur Loksak berpuluh tahun dia kata. Dia bawa. Saudara-saudara sekalian, driver duduk lena. Ini sifat pemurah belas kasihan yang ada. Baiklah saudara sekalian, Rasulullah manusia paling pemurah. Rasulullah, saudara sekalian. Sayyidina Abu Bakar memang manusia yang pemurah. Ketika di Mekah, dia habiskan harta benda, dia bebaskan Sayyidina Bilal ini, saudara sekalian. Dia wakafkan rumah dia tu. Masjid tak boleh guna. Patung, tokong-tokong penuh. Nak semayang, nak ibadat, nak kuliah tak boleh. Sayyidina Abu Bakar wakafkan sebahagian pada rumah dia. Dia duduk sebahagian tu buat tempat kuliah, tempat perjumpaan, tempat mengembangkan ajaran Islam ini. Bila berhijrah, saudara-saudara sekalian, kuda, unta yang Rasulullah naik berhenti di tanah lapang. Rasulullah duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari.
Setelah tanya Abu Ayub, tu tanah siapa tu? Abu Ayub kata, tanah aku punya anak yatim. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar yang beli 200 dinar pada waktu itu. Hak aku punya anak yatim tu nama apa? Suhail. Kemudian Sayyidina Abu Bakar wakafkan kepada Rasulullah 2 ekar tu pagar keliling Masjid Nabawi itu. Saudara sekalian, Allah, dia beli dan dia wakaf kepada Rasulullah. Rasulullah buat apa? Dia dirikan masjid. Bukan berpuluh tahun, ribu tahun. Sebab itu, kalau nak bandingkan keimanan, nak nilai pahala yang paling besar, tidak ada tolak bandingnya. Tanah yang paling luas, syurga yang paling luas adalah hak kepunyaan Abu Bakar, saudara-saudara sekalian. Di syurga esok dia ada satu pintu, pintu infak, pintu sedekah, saudara sekalian. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, saudara sekalian, Sayyidina Osman, saudara sekalian. Baiklah saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, "Ma nakhasa malun min sadaqatin." Tidak akan berkurangan harta kerana bersedekah. Harta bersedekah ni tak kurang. Kak Long tak kurang pasal apa? Tabung lalu boh RM3. Akan kurang lah. Kalau duit kita ada RM10, contoh ada boh, kita boh RM5, ada RM5. Itu matematik kita. Kira campur kita. Allah Ta'ala sebut, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifun. Apa saja yang kamu nafkahkan, kamu infakkan, maka Allah Ta'ala dia akan menggantinya. Sesuatu yang kamu sedekah, Allah Ta'ala akan ganti, saudara sekalian. Kalau kita tengok dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Katsir, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian, dan juga hadis Riyadhus Shalihin, hadis tadi, hadis kursi daripada Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Syarah cerita pasal ayat dan juga hadis itu, saudara sekalian. Waktu duha, lepas Rasulullah semayang duha pagi itu, dia teringat sangat kat cucu dia, Tok Wan dengan cucu Hasan Husin, saudara sekalian. Lepas semayang duha, pergilah jalan rumah, rindu kat cucu. Dekat nak sampai, dekat dah rumah Sayyidina Ali itu, dekat tu ya, saudara sekalian. Dengar budak-budak teriak. Faham Kak Long teriak? Tak faham. Menangis. Menangis. Kriau, teriak, menangis. Menangis bahasa surat. Menangis. Oh. Rasulullah terfikir dalam kepala dia. Ali ni balun anak dia kan? Fatimah ni tibai anak dia kan? Bila sampai dekat, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Fatimah jawab, dia buka pintu, anak terus peluk dengan Rasulullah. Sesudah kucuk pipi kanan, pipi kiri, pipi, peluk dengan seerat-eratnya. Bila lepas, so kata Fatimah, kamu ni mengandung pula lah. Sebab apa? Bila bertemu erat badan dengan badan ni, Rasulullah rasa keras di perut dia. Fatimah kata, lah, dah, cik tak mengandung ayah. Cakap cik dengan ayah dengan mak, cik tak mengandung tu awak yang keras di perut hang siapa? Rasulullah pegang perut Fatimah tu. Rupa-rupanya satu ketulan batu yang dia bubuh dalam kain, dia ikat. Satu lagi ketulan batu, dia bubuh dalam kain, dia gulung, dia ikat. Rasulullah pegang, ni apa dia keras ni? Dia kata, ketul batu, bukan cik mengandung. Lalu Fatimah kata, 2 hari dah cik tak makan. Dia pun teriak menangis. Dan anak-anak dia pun tak makan. Akhirnya Rasulullah keluar duit RM3, 3 riyal. Rasulullah bagi. Rasulullah tanya Ali mana pergi? Ali keluar. Ali balik saat lagi, ambil duit RM3 ni, suruh dia pergi makan. Hasan dan Husin, aku balik rumah, kata Rasulullah. Bila Rasulullah keluar, Sayyidina Ali balik. Sayyidina Ali tanya, Hasan dan Husin pergi mana? Lalu Fatimah kata, Hasan dan Husin ni ayah bawa balik. Dia kata, ni ayah bagi duit RM3. Suruh abang pergi belilah nasi lemak ke, roti canai ke, siapa tiaw ke, pergi belilah. Hak tu tak ada dalam kitab tu, saya tambah dia bagi 3 riyal.
Suruh Saidina Ali pergi belilah makanan. Itu ada. Sekadar itu saja. Baiklah, bagi duit kat Saidina Ali. Saidina Ali bila dia keluar dengan berbekal duit RM3 tadi, saudara sekalian, sampai dekat pasar marketnya orang tua. Bukan duduk, baring, teriak. Tengok Ali, 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 Ali. Menangis dia. Nak bangun pun tak boleh. Ali kata, kenapa? Dia kata, wahai Ali, 3 hari aku tak makan. 3 hari aku tak makan. Ali duk fikir, aku baru 2 hari. Dia 3 hari. Ali sedekah duit RM3 dekat orang tua tu. Saudara sekalian, dia kalau polis, kalau tentera, dia ada pangkatnya. Umpama ada pangkatnya ada 3, 2. Pangkat bawah tu private, corporal, apalagi last corporal, sampai pada general. Oh, tinggi pangkat. Kenal macam-macam pangkat, saudara sekalian. Sedekah ni dia ada makam hak paling tinggi. Dia panggil insar. Makam paling tinggi. Hak makam paling tinggi apa dia? Dia perlu. Isteri dia perlu. Anak dia perlu. Tapi dia anggap orang lain tu lebih perlu. Dia bagi RM3 tu. Pusing pi pusing main. Nak beli apa duit dah tak ada. Balik ke rumah, lenggang kangkung lah. Fatimah tunggu depan rumah tu. Tengok lenggang tak ada apa. Bila sampai, mana dia? Putih canai. Mana dia nasi bungkus? Tak ada. Dia kata orang tua tu tak makan 3 hari, aku sedekah kat dia. Dia kata, Fatimah, sabarlah. Boleh sabar. 2 hari tak makan kat dia. Mesej kat ayah kita, dia main ambil. Ya. 2 hari tak makan sabar. Lepas tu Saidina Ali keluar pula. Dia keluar pula tu, jumpa dengan pok-pok gerombolan daripada pok-pok badui. Dia keluar mai ke Pekan. Madinah ni Pekan. Jumpa. Dia tanya, Ali, rumah Muhammad mana? Ali tanya, kamu nak buat apa? Kami nak masuk Islam. Kebetulan maka kenal Saidina Ali kerana Rasulullah pernah utuskan Saidina Ali kepada kabilah Bani Salamah ni. Tu rumah Rasulullah, tunjuk. Saudara sekalian. Akhirnya depa ni bila mai ke Pekan, dia bawa dengan unta dengan biri-biri. Kalau saudara pi ke negara-negara Arab, Mekah, Madinah ni majlis pembadanan kuat puasa, pi di Mesir ni, dia mai dalam Pekan ni Kahirah. Kalau di Yaman ni dengan Arab ni, dia buat main dengan biri-biri dengan unta ni musim kurban ni. Penuh. Dia tak kira trafik light, tak kira lebuh raya, tak lebuh raya. Dia tak kira trafik, penuh. Dia pemain tu sambil dia pemega. Bawa main kambing, bawa main unta. Dia kata, Ali, mau unta ni? Ali kata, aku tak ada duit. Tak apa, kami percaya kat kamu, ambil lah RM200. Dia tunjuk rumah Rasulullah dan unta tu, dia bagi kepada dia RM200. Dapat unta tu, Saidina Ali bawa pergi ke pasar. Tengok gambar piramid dia tu. Wa insing macam jadi. Tu Baghdad ni lah. Ger apa? Alibaba. Tengok gambar tu. Dia bawa pergi unta tu di market, di pasar. RM300, RM400, RM500. Akhirnya unta tu dibeli RM500. Unta kita buat kekah, buat korban di Muazzim tu, paling kurang 5,000 seekor. 5,000, 7,000, 8,000. Anak unta ni RM500. Orang beli RM500. Dapat duit RM500. Allah, dia beli bergendong, berembiang, tanggung. Segala daging, segala tepung, segala gandum, sayur, tanggung. Allah, bawa balik mai ke rumah. Fatimah terkejut. Saudara. Yang kata sifat seorang ibu tadi, dia tidak akan makan melainkan anak dia terlebih dulu makan. Dia bawa makanan dengan Ali, pi jumpa Rasulullah. Puak rombongan Yahudi, Badui tadi duduk ada di rumah Rasulullah. Saudara sekalian, Saidina Ali masuk, peluk Rasulullah, nak bisik, nak bagi tahu. Nak bagi tahu kisah dia tadi ni. Rasulullah kata, aku dah tahu. Macam mana Rasulullah? Jibril membawa ayat tadi. Saudara sekalian, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifun. Jibril membawa ma nakhasa malun min sadaqatin. Saudara sekalian, sebab apa? Yang Allah Ta'ala janji dia nak ganti balik. Dia keluar RM3, ya, tapi ganti balik 300, bukan 30. Saudara sekalian, ini soal keyakinan kita, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kita.
Baiklah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, bila Huzaifah bertanya kepada Rasulullah, qila fa ayyas sadaqati afdalu? Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal, paling baik, paling mulia? Sedekah apa, infak apa yang paling baik? Maka Rasulullah mengatakan, aksaruha fa aksaruha summa qara lan tanalu birruh hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu tidak akan mencapai kebaikan yang sebenar-benarnya sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu sayangi. Sedang sekali, apa maksudnya? Bila Huzaifah bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling baik? Rasulullah kata, sedekah yang paling baik, yang paling afdal, kamu sedekah yang sebanyak-banyaknya. Sedekah tu banyak, barang tu baik, barang tu kamu sayang, kamu sedekah yang tu. Lantana lebirruh hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Surah baca ayat itu. Lalu sahabat-sahabat ahli sufah ni, Abu Hurairah, kawan-kawan dia, Bilal, apa semua ni, dia kata, ya Rasulullah, kami tak ada, kami nak sedekah apa? Kemudian Abdullah bin Amr bin As, anak kepada Amr bin As, Abdullah ni, dia tanya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, dia tanya, apakah amalan yang terbaik? Anna rajula sa'ala Rasulullah SAW. Perbuatan apa, amalan apa yang terbaik dalam Islam ini? Maka Rasulullah jawab, as-sadaqatu tu'imut ta'am wa taqra'us salam. Lalu kata Rasulullah, kamu melazimi dengan sedekah dan kamu bagi makan, kamu buat kenuri, kamu jamu orang, kamu bagi makan, dan kamu mengucap salam bila kamu berjumpa sama kamu. Maka sahabat-sahabat tadi kata, ya Rasulullah, ucap salam boleh, kan? Tapi kami nak bagi makan, kami tak ada. Duit tak ada, makanan tak ada, nak belajar kawan, nak melazimi sedekah kami tak boleh. Maka akhirnya Habib bin Hatim, dia tanya lagi, ya Rasulullah, tadi yang kau sebut semulia-mulia, sebaik-baik, sebanyak-banyak sedekah, kemudian amalan yang baik, melazimi sedekah, bagi makan, buat kenuri dan sebagainya, hak paling sikit sekali, paling kurang sekali yang mana? Maka Rasulullah mengatakan, qala ittaqun nar walau bisyiqqin tamar. Lalu Rasulullah kata, takutlah kamu kepada api neraka, walaupun hanya kamu bersedekah dengan separuh daripada sebiji tamar. Takutlah dengan api neraka. Bersedekahlah separuh daripada biji samar. Buah kurma tu sebiji, belah dua, seorang sebelah boleh buat. Sekotak bagi 3-4 biji, lepas tu tarik balik kotak tu. Rasulullah nak makan dua mulut, sahabat minta dia bagi. Dia dengan isteri dia Aisyah belah seorang sebelah. Allah romantik. Saudara-saudara sekalian, walaupun sebiji tamar, separuh daripada sebiji tamar, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Setiap pagi ni, saudara sekalian, adalah hadis yang lain. Setiap pagi Allah Ta'ala utuskan 2 malaikat kepada kita, selain daripada malaikat rahmat, selain daripada malaikat Aqib, tukang tulis ini, saudara-saudara sekalian. Maka setiap pagi, qala Rasulullah SAW, ma min yawmin yusbihu ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma. Setiap pagi Allah Ta'ala utuskan 2 malaikat, yusbihu, selepas subuh, ibadu fihi, kepada hamba, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, Allah Ta'ala hantar 2 malaikat. Kalau pagi itu kita dah pemurah, kita sedekah, illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma, maka malaikat tadi mendoakan kita, rahmat kepada kita, saudara-saudara sekalian. Dia merahmati kita, dan malaikat tadi minta ganti, saudara sekalian. Tapi sebaliknya, kalau kita bakhil, saudara-saudara sekalian, malaikat yang satu lagi dia akan doa, Allahumma ahzim munfiqa khalaqa, wa yaqulu akhiru Allahumma ahzim munfiqa talaqa. Yang satu lagi, malaikat satu lagi, dia berdoa, ya Allah, engkau binasakanlah dia, engkau celakakanlah dia, kepada orang yang bakhil tadi, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Saudara-saudara dan juga sahabat sekalian, apa yang diceritakan oleh Urwah Az-Zubair, ini zaman Sayyidina Umar. Dia kata, aku melihat Sayyidatina Aisyah, dia bersedekah 70,000 dirham. 70,000 dirham. Padahal jubah kain yang dia pakai bertampung. Ini zaman Sayyidina Umar, saudara sekalian. Hari itu dia berpuasa. Bila buka puasa, khadam dia tanya, makcik, kenapa buka puasa dengan ayat sejuk, dengan buah kurma? Mana dia? Daging, roti mana? Dia kata, semuanya aku bagi kepada orang.
Saudara-saudara sekalian. Ini yang kata makam yang tinggi. Sekarang ni riuh hendak pasal Syiah. Imam 12 tu, salah satu imam mereka tu, Ali bin Zainal Abidin bin Hasan bin Ali bin Rasulullah SAW. Cucu, anak, cucu, cicit, lepas cicit, niat. Ali, menantu, Hasan, cucu, Zainal Abidin, cicit, lepas cicit panggil apa? Ali ni, anak kepada Zainal Abidin. Baiklah, dia jadi Gubernur Madinah, pemimpin pada waktu itu. Setiap pagi, tak kurang ber-100 orang yang dia bagi. Dia bagi gandum, bagi bahan makanan. Sebelum berakhirnya maghrib hari tersebut, masuknya maghrib, 100 orang lagi. Dia bagi makan. So, setiap hari berpuluh tahun, saudara sekalian. Bila dia wafat, Allah menjadi kesukaran kepada fakir miskin. Setiap hari dia jamu, saudara sekalian. Bukan 5 tahun sekali macam bagi berimnu. Lepas tu janji pula. Tiap-tiap hari, saudara-saudara sekalian. Allah. Itu hak cerita 1000 tahun berlalu, saudara sekalian. Hak berita terkini, seminggu 2 lepas, apa nama dia? Khairat. Bila mengaji ni cerdik. Ada DR, ada IR. Engineer Khairat. Allah, mak ayah dia bubuh nama kena dengan tubuh badan dia. Faham tak? Apa makna khairat? Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah buat kebaikan. Nama khairat. Ni nama Abdul Rahman. Apa makna Abdul Rahman? Pemurah. Nama Rahmah. Kedekut tak hidung masin. Nama Rahim. Rahimah. Ya no? Belasah orang lebam habis semua. Terajang, tendang orang. Nampak tak? Tak kenal nama dengan perbuatan. Ni nama dia khairat. Seperti dia ni, sebelum Dr. Musir itu calon Presiden Mesir. Tapi SPF batal calonan dia, saudara sekalian. Kalau kita di Malaysia terkenal dengan anak Krishna. Apa lagi? Hak kaya-kaya ni. Syed Mu'tar, saudara sekalian. Terkenal dengan kaya, bukan terkenal dengan pemurah. Kalau di Mesir, terkenal dengan pemurah dia, seorang jutawan. Kelang dia, gedung dia, Masya Allah. Tahu hadis, tahu lah orang kalau nerang pun tahu, kalau berang pun tahu, budak-budak pun tahu kat lu. Pergi cucuk dekat laptop kat komputer tu. Bila cucuk, bila rejim sesi laknatullah ni tangkap dia, geladah rumah dia, salah satu hadis itu, bila dicucuk 75,000. Satu tu 75,000 nama. Yang setiap bulan menerima sumbangan daripada dia. Setiap bulan. Saudara sekalian, sebulan dia infak 32 juta pound. Saudara-saudara sekalian, 32 juta dia infak. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, ini betapa pemurahnya dia, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Baiklah saudara-saudara dan juga sahabat sekalian, kita ni ada deria. Tahu deria? Tahu deria? Tak tahu? Tak ada deria. Mati rasa. Jangan mati pucuk jadi. Ni, hidung kita ada deria. Lalu kok kedai nasi kandak. Bau. Bau. Baik tak? Mata kita ada deria. Mata kita, saudara sekalian. Lalu lintas kau tengok pramugari langkah. Bawa beg langkah. Spek mata aku ni ada power. Tak betul ke? Tak betul ke? Nampak sampai tanpa ni. Zoom dia naik, saudara-saudara sekalian. Begitu juga hati kita ni ada deria. Sikit ataupun banyak kita nak buat kebaikan, kebajikan. Sifat ihsan yang ada kepada kita, saudara sekalian. Hak bakil, saya kira lah. Kita nak. Tetapi syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan ini menjanji dengan, dia mengancam kita. Kalau bagi habislah. Kalau bagi miskinlah, pakailah. Saudara sekalian. Yang pertama. Yang kedua Rasulullah sebut, inna rajula la yastati'u an yatasaddaqa ma lam yuqaka lahyan sab'i syaitan. Seseorang itu dia tidak dapat bersedekah sebelum dia melepas ini 70 syaitan.
Syaitan ini dibelenggu, saudara-saudara sekalian. Saudara duduk bawah, saya duduk atas. Ya, no? Kita duduk atas member. Kan? Bila mula itaqullah orang tolak tung. Ada setengah tung tak sampai lagi, dia siap dah bubuh. Ada setengah tung berhenti, dia duduk fikir. Tolak. Sampai belakang dia duduk tengok. Keh dengan kaki. Ya, no? Keh dengan kaki tung tu. Saudara sekalian, no? Sebab itu kalau kita Rasulullah SAW sendiri, saudara sekalian, waktu asar, ya, no? Bergegas lepas bagi salam tu. Ke mana? Sebab ada orang amanahkan kepada dia. Sebab nak buat kebaikan-kebajikan ni kan boleh tangguh, saudara-saudara sekalian. Kalau tangguh, fayaqulun rabbi laula akhiratani ila ajalin qarib. Bila kita hampir nak mati, kita minta Allah Ta'ala tangguh. Tangguh untuk apa? Fa'as-sadaqah. Nak sedekah, nak buat amalan baik tu sekalian. Rasulullah sendiri tak tangguh, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Tetapi yang menangguhkan, yang menghalang kita adalah syaitan. Yang menghalang kita ni adalah syaitan, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Dunia ni kita buat semua perancangan. Kita nak berjaya, kita buat perancangan segala kerja, saudara-saudara kalian. Kita nak tingkat, kita nak maju. Tetapi akhirat, kita buat perancangan. Kita nak import sekian, kita nak sedekah sekian, kita nak sekian, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Baiklah, kita kena lepas 70 saudara sekalian. Saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian, saya nak sebut kepada saudara-saudara sekalian. Infak ataupun zakat infak ini, saudara sekalian. Al-Azhar University itu. Ini bukan semua mengajar aliran agama. Kebanyakan orang kita kata Al-Azhar University itu universiti kerjaan. Mesir tu, dia bukan universiti kerjaan. Universiti paling tua, universiti hak rakyat punya. Universiti paling tua, dia universiti di antara universiti yang terbaik dalam dunia. Seluruh dunia mengaji situ. Dia boleh bagi beasiswa 115 buah negara. Beasiswa mengaji. Malaysia tak masuk. Hak mengaji itu dia percuma ya. Sebab apa? Tahun 88 dulu almarhum Dr. Hamid Osman dia pergi, saudara sekalian. Pelajar-pelajar kita merayu kat dia. Dia kata tak apa, hak pelajar Malaysia ni kita support semua. Kita bagi beasiswa 115 buah negara. Asrama itu macam hotel Seri Malaysia. Pelajar Thailand, pelajar Filipin, pelajar Indonesia, saudara sekalian, Bangladesh, Burma, semua mengaji percuma. Makan minum free. Harta wakaf dia. Bukan saja di Mesir, di Kanada. Tu di Lubuk Merbau. Syekh Idris Mabawi, saudara sekalian, menguruskan harta wakaf itu, saudara sekalian. Di Rembau, saudara sekalian, harta wakaf dia. Masa Jamal Abdul Nasir, masa Husni Mubarak, bila negara menghadapi masalah defisit, masalah keuangan ini, saudara sekalian, terpaksa pinjam daripada duit Al-Azhar University. Harta wakaf, nilai aset dia, duit cair tunai dia tu berjuta, saudara-saudara sekalian, berbilion. Masya Allah, hasil wakaf orang ramai ini, saudara sekalian. Itu Mesir, India, Lucknow, Dubai University sekalian. Sebelum Dr. Rasul Qarawi jadi presiden, Syekh Abu Hassan Ali An-Nalwi jadi presiden, saudara sekalian. Saya pernah pergi melawat. Sekolah dia Masya Allah, universiti dia, seni bina dia Masya Allah. Ni bukan hak kerjaan ni macam UAE, UKM, Insania, Queen, Quiz apa semua ni, bukan macam tu. Itu milik kerajaan negeri dan milik kerajaan pusat. Masya Allah. Kita tanya daripada mana kamu bangunkan universiti ni? Dia kata harta wakaf, zakat, infak orang ramai, saudara sekalian. Petang tu dia bawa kami melawat. Melawat ladang mempelam. Ladang mempelam tu 100 hektar. Buah pelam tu diimport. Masya Allah. Rakyat dia miskin. India tahulah, saudara sekalian. Lepas melawat ladang mempelam, dia bawa melawat ladang lembu. Mereka tak belah di kondo lembu. Dia belah di ladang orang wakaf, tanah belah, tanah rumput belah, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kita. Rakyat dia susah. Tetapi harta wakaf, saya tanya dekan dia, dia kata kalau 50 tahun berlaku wa'iyaz billah, berlaku gempa bumi, bencana, keuangan kami masih mampu lagi untuk mentadbir.
bagi makan pelajar-pelajar ni percuma, saudara sekalian. Berpuluh tahun dah, ratus tahun. Masya Allah. Itu di India, di Surabaya. Bila perang di dunia Arab ni, kan? Syria lah, Yaman lah semua. Saya pergi buat MOU di Indonesia, di Surabaya. Gontor 1 sampai Gontor 10. Pasendren, Darussalam. Satu-satu tu 3,000, 4,000, ada paling banyak 10,000 orang pelajar. Masjid dia, seni bina dia, bangunan dia, kafeteria dia, makan percuma. Allah. Saya tanya Kiai. Sana Tok Guru panggil Kiai. Bapa, ini orang budak kena berapa? Enggak kena bayar apa? Pakaian dibagi, makan minum dibagi. Masya Allah. Dari mana kamu dapat uang? Kerjaan macam kita lah mereka. 1 sen pun tak bagi, saudara. Tetapi keliling Gontor 3 itu sekalian, 200 hektar sawah padi benang itu, orang wakaf kepada mereka. Ladang tebu, ladang kelapa sawit, saudara-saudara sekalian. Daripada harta wakaf itulah mereka bangunkan, saudara-saudara sekalian. Tetapi di negara kita, sebelum mereka, selepas mereka, kalau orang mengaji agama, alim, orang bagi anak. Tahu? Bagi anak, nak ambil berkah, nak ambil zuriat. Lah bagi anak. Orang tak bagi. Lah Tok Guru dia kena beli tanah, dia kena bangun sekolah, dia kena mengajar, dia kena apa semua. Walau bagaimanapun saudara sekalian, saya taklah, saya sebagai penasihat kepada sekolah-sekolah agama rakyat di Kedah, saudara sekalian. Itu halangan yang ada di hadapan kita. Syaitan dan juga di kalangan orang-orang munafik. Munafik ni yasuduna anka sudu, dia tak halang saudara-saudara sekalian. Dia tak nak kepada sekolah-sekolah agama. Dia kata ini menghalang. Ini tidak mendatangkan keuntungan saudara sekalian. Tidak mendatangkan keuntungan saudara sekalian. Kedah tu bertukar reba. Hak reba lama tu mati bagi. Faham tak? Tahun 2012 bajet belanja luar negeri. Dia taklah untuk sekolah agama rakyat 6 juta, untuk nak bangunkan guru 2 juta. Mai tahun 2013 berlaku pilihan raya, berubah, bertukar reba lain pula. Bertukar reba lain daripada insania. Sampailah Mahat Sain. Ni sekolah-sekolah agama sedang bangun ni, naik cucuk, naik nak buat asrama, nak buat semua. Habis semua. Kuliah habis semua. Berhenti habis semua. Pangkah habis semua. Saudara-saudara sekalian. Jadi kita manusia ni nak buat macam mana? Kita berjumpa, kita merayu. Sekalian, jumpa tiap usaha kerajaan negeri. Dia kata betul ya Ustaz. Jumpa pegawai kerajaan negeri. Tetapi dia kata kalau bos kita sign, okey lah. Sekalian. Akhirnya mesyuarat, jumpa agung. Saya penasihat. Atas penasihat penang agung. Sudah sekalian. Pergi jumpa dia. Dia kata Ustaz, tutup guru semua. Main tengah hari kita makan sekali dengan dia, santapan tengah hari. Pergi di sana baru tu. Ni dia merapat semua, menyunyung kasih, ampun Tunku, semua patik beribu-ribu ampun. Duduk makan meja, dia tanya awaknya Ustaz. Dia panggil Ustaz lah. Apa kena mengenai Ustaz? Allah kata bila tukar reba baru ni, nak buat macam mana, terima lah. Akhir sekali dia kata apa? Beta tak ada kuasa. Beringat beta tak ada kuasa. Tak apalah, dia kata Ustaz balik pergi jumpa dengan dia lah. Bila balik Kedah pula, saya pakai jubah, pakai dengan selepang, pergi jumpa dengan dia, buat sorak apa semua. Masuk dia kata Taliban. Masuk dia kata Taliban, pengganah, tempat asuh pengganah semua. Berang. Akhir sekali saya kata apa? Hang macam ngayah hang. Saya cerita betul, saya tak senyum. Hang macam ngayah hang. Okey. Dah lah hang tak bagi, hang sekat pula saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Hang sekat pula saudara sekalian. Allah. Ini golongan munafik yasuduna anka sududa, saudara-saudara sekalian. Sebab itulah saudara sekalian, ma'akna anhu maluhu wa ma kasab. Segala harta yang kita usahakan, dia tidak dapat menolong kita saudara-saudara. Kaya teramana, milion teramana saudara sekalian. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang kita nak bawa ke liang lahat, nak bawa itu adalah amalan kita.
wa maluhu wa ahluhu, wa amaluhu, amalan kita. Keluarga akan tinggalkan kita, saudara-saudara sekalian. Harta benda semua tak boleh bersama kita, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Jadi sebab itulah saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wattaqus suhha fa inna suhha ahlaka man kana qablika." Takutlah kamu dengan bakil, kerana sesungguhnya bakil itu akan membinasakan kamu, saudara sekalian. Al-Junaid Al-Baghdadi, apa nama dia? Al-Junaid. Kita tengok dalam kitab tasawuf. Kita ingat ahli tasawuf ni berselekeh, duduk di masjid, kira berzikir. Tiap-tiap pagi lepas subuh 12,000 ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. 12,000. La ilaha illallah 100,000. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, paling kurang 100,000. Al-Junaid ini saudara sekalian, setiap 3 hari dia khatam Quran. Dia fakir ke? Kaya raya, seorang jutawan. Gedung dia, kelang dia, kedai-kedai dia. Pagi selepas dia solat duha, barulah khadam-khadam dia buka kedai dia. Sebelum buka kedai dia, dia jamu makan, dia sedekah. Tiap-tiap pagi, bertahun-tahun. Pukul 6 dia tutup semua kedai dia, perniagaan dia. Dia jamu makan pula di masjid dia. Sebelum masuknya azan maghrib, tiap-tiap hari buat kenuri, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Ini betapa pemurah dia, saudara sekalian. Tetapi di Malaysia kita, di Selangor baik, di Kuala Lumpur baik, ada masjid tak bagi kutip derma, infak, larang ustaz minta maaf, saudara-saudara sekalian. Tak bagi. Ada pejabat tak bagi. Jabat dia tak bagi kutip derma, saudara-saudara sekalian. Tak bagi, saudara sekalian. Padahal ketika turunnya ayat wa anfiqu fi sabilillah itu, saudara sekalian, turunnya ayat itu, saudara sekalian, bila tanya, ya Rasulullah, kami tak ada duit ya Rasulullah, doa anfak ni kami tak ada duit. Rasulullah kata, kamu ambil sejadah, kamu pergi hampa. Hampa itu bukan semayang. Siapa nak bubuh-bubuh lah di luar daripada masjid. Rasulullah kata, Bilal, kamu ambil kain aku ni, kamu pergi hampa. Saudara-saudara sekalian, bulan puasa itu, tuh kita tengok dalam YouTube, mati ketika sujud di bulan Ramadan pula. Tok Bilal, Tok Siap Masjid Mujahidin Surada itu saya pergi. Dia kata, Ustaz, mana tung Ustaz nak tahan? Dia kata, saya susah Ustaz, saya tak ada duit, saya nak infak, saya tak ada duit, saudara. Dia lah tukang tahan sejadah. Ni brocor-brocor saya, dia duduk situ. Dia lah yang tukang bagi. Ribuh dia kata, infak, sedekah, sedekah. Akhirnya sebelum 4-5 hari saya bagi tazkirah, dia kata, Ustaz, doa kalau Ustaz, biarlah saya mati di sini Ustaz. 20 tahun hujan ribut. Isteri dia kata, bang, hujan bang, ribut bang. Dia start motor. Dia kata, biar aku mati dalam hujan ketika aku nak ke masjid, saudara sekalian. Hang kaya ke, hang puasa ke, hang kenuri ke, hang kenara ke, mati ke, 30 minit dia akan sampai, saudara sekalian. 20 tahun dia istiqamah, mati ketika sujud, saudara sekalian. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab Tanbihul Ghafilin, apa yang diceritakan oleh Imam Ahmad, saudara sekalian. Imam Ahmad ni kuliah dia 15,000, 20,000 orang. Zaman tu tak ada internet, YouTube macam Ustaz Azhar. Tapi 20,000 hafiz. Bila dia nak buat program, dia pun minta semangat, minta derma, saudara-saudara sekalian. Dekat dengan madrasah dia tu ada orang belah kambing, gembala kambing banyak, beratus-ratus ekor. Yang lain pun ada lagi. Selalu dia sebut kat kawan-kawan dia, kat khadam dia, kamu pergi minta lah kambing. Kita nak buat program, nak makan apa semua. Dia tak pernah bagi zakat ke apa ke, tak pernah bagi. Minta tak bagi. Akhirnya Imam Ahmad kata, tak apa, besok lepas zuhur aku nak lalu ke tu. Tak apa, besok aku singgah. Bertahun-tahun tak pernah mari kuliah, tak pernah mari jemaah, tak pernah mari, tak pernah bagi. Maka besok tu hari Rabu, Imam Ahmad lalu pukul 2 lebih lepas zuhur lalu. Dia buka kanan kami, dia pukul 3 dia pun tak ada. Pakcik, mailah kami seka, nak buat apa? Ni besok kami nak buat jamuan, malam Jumaat besok kami nak buat jamuan ni, nasi Arab apa semua ni, makan kambing. Dia tengok muka Imam Ahmad,
Malualah tahu malualah. Malualah. Dia kata ambil lah tu, ambil. Tok Guru ambil tu. Hak dia tunjuk tu, hak beleh dan laih. Tahu? Beleh dan laih tahu? Tak tahu? Orang kat belah Kedah tahu beleh, laih. Hak beleh tu hak tak larat. Koro, mata, betai. Kalau kita tengok, budak tu belehnya. Dah lah kecil, luyuk korang. Awak hang ni beleh sangat ni. Kan? Hak beleh dan laih. Laih tu tak larat. Laih. Dia kata ambil lah tu. Yang ditunjuk tu, Tok Guru ambil tu. Hak beleh, hak laih tu. Ada hak mengikut imam, dia kata nak bagi pun hak tu. Imam Ahmad kata tak apa, dia tak ngaji. Dia bukan tahu lan tanalu birru hatta tunfiqu tu, dia tak dengar ayat tu, dia tak tahu. Ambil tanggung. Khadam dia tanggunglah kambing tu. Besok ramai sembelihlah dengan kambing-kambing yang lain. Malam Jumaat tu makanlah saudara-saudara sekalian. Pagi Jumaat subuh tu, tuan punya kambing tu awal lagi ada dah di saf pertama. Sebelum Imam Ahmad masuk tu, dia mari dah jemaah. Bila Imam masuk tengok, dia bersalam. Imam Ahmad kata alhamdulillah. Berpuluh tahun bertambahnya jemaah kita seorang lagi. Tak apalah, lepas solat subuh, surah sejadah pagi tu saudara sekalian, sebelum kuliah, dia kata ya Syekh, dia menceritakan malam semalam ni, malam Jumaat tu, dia mimpi. Malam Jumaat ni banyak mimpi lah. Apa jangan duk gelak mimpi yang lain. Baiklah, dia kata semalam saya mimpi. Mimpi yang pertama, serigala mai serang makan anjing dia. Okey, lepas tu sedap pula. Sedap. Tidur pula. Mimpi yang kedua, serigala tu mai serang tuan punya kambing. Gembala ni. Kiri kanan. Allah. Akhirnya kambing hak laih, hak beleh, hak dia sedekah tu lah, menyelamatkan dia. Loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Sehingga berdarah, sehingga dimakan habis serigala. Dia selamatlah. Kambing tu yang jadi masalah, kambing tu jadi penghalang. Dia mai cerita kat Imam Ahmad. Lepas tu dia kata, ya Syekh, engkau kira berapa banyak zakat aku yang tertangguh aku nak qada? Berapa banyak lagi zakat aku? Berapa banyak sembahyang kau mau? Baru dia sedar bahawa infak dia tadi dapat menyelamatkan dia, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Jadi oleh kerana itulah, banyak hadiah-hadiah yang lain saya tak sempat, saudara sekalian. Akhirnya Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulul jannah bakhil, tidak akan masuk surga orang yang bakhil ini, saudara sekalian. Kerana orang yang bakhil qaribun minan nar. Orang yang bakhil ini dia dekat, dia hampir dengan neraka, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Oleh kerana itulah, saudara sekalian, kita kena suntikkan diri kita. Kita jadikan amalan kita, saudara sekalian. Kita jadikan amalan kita, sama ada sikit pun banyak. Saya tak sempat masa untuk ulas hadis-hadis dan juga cerita-cerita yang lain, saudara-saudara sekalian. Jadi kita jadikan diri kita ni orang yang pemurah, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian, mengikut kemampuan yang ada kepada kita. Jadi saya mohon maaf banyak. Mudah-mudahan sekadar ini pertemuan dan perjumpaan kita sekalian. Kesempatan saya berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Ada saya bawa brochure dan juga skim wakaf. Lepas raya puasa baru ni kita melancarkan wakaf tanah. Sekaki RM20 dan juga wakaf bangunan sekaki RM50 dan juga infak-infak yang lain. Saudara tengok dalam gambar ni apa, perkembangan pembinaan bangunan masjid, bangunan asrama dan sebagainya, saudara sekalian. Jadi insya-Allah di kalangan saudara yang mampu bolehlah menyertai. Satu lagi ada skim korban. Korban di Melasah tu 350. Dia kata murah ustaz. Lembu kat kampung tu murah lagi. Kok ni 500 setumpuk sampai 700, so sekalian 350. Murah lagi di Kemboja 250, saudara-saudara sekalian. Siapa yang mampu, insya-Allah lepas ni dapatkan maklumat tu. Lepas sembelih sembahyang raya di rumah saya, lepas khutbah sembelih, lepas tu saya pun nak pergi Kemboja juga tahun ni. Insya-Allah saudara sekalian. Jadi mudah-mudahan menjadi amalan kepada kita. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.